kita harapkan lift kita dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa dipergunakan. 我希望我们的电梯在未来的几个星期可以使用了。 Ya, sehingga kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini beribadah bersama. 好，让我们大家都可以积极在这个地方一起来赞美敬拜上帝。 Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，听到之前，我们先同心祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu mencelikkan mata rohani kami, membimbing kami di dalam seluruh kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Allah Roh Kudus senantiasa hadir mengurapi kedua hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga memberkati setiap saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih yang surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema menghidupi kehidupan yang diberkati. 今天早上，我们将思考一个主题，就是活出蒙福的人生。 Di dalam nas Alkitab yang akan kita renungkan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. 今天我们将要翻开的圣经是起自于创世纪12章1到9节。 Dari 9 ayat ini kita akan bersama-sama nanti merenungkannya, membaginya menjadi 3 bagian. 这9节我们将一起把它分成3个段位， Dan ada 3 poin kebenaran yang akan memberkati kita. 有3个真理将要祝福我们。 Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi pendahuluan. 我将用一个故事开始。 Ada seseorang yang sedang mengemudi di malam hari di tol. 有一天呢，有一个人在夜晚在高速公路开车， Mobilnya sangat bagus. 他的车非常的好， Mesinnya itu begitu kuat. 他的引擎也很强， BBM-nya juga full. 他的油箱也加满了油。 Tetapi ada satu masalah. 但是有一个问题， Lampu mobilnya itu padam. 他的车灯坏了， Akibatnya dia tidak berani melaju dengan cepat di jalan tol itu. 结果呢，他不敢在那个高速公路驾快车， Bukan oleh karena mobilnya tidak bisa. 不是因为他的车子不行， Tetapi oleh karena dia tidak bisa melihat jalan di depan. 但是因为他看不见前方的道路。 Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini juga menggambarkan kehidupan orang Kristen. 这个故事也描述了基督徒的生活。 Banyak orang Kristen punya pekerjaan yang baik, 很多基督徒有很好的工作， punya keluarga yang harmonis. 有和谐的家庭， Bahkan juga di dalam pelayanan dia giat melayani. 甚至很殷勤的服侍上帝。 Tetapi di dalam kehidupannya bila tidak ada firman Tuhan, 但是如果他的生命中没有上帝的话语， hidupnya sesungguhnya penuh dengan keraguan dan penuh dengan kekhawatiran. 其实他的生命充满了怀疑和忧虑。 Seperti yang kita ketahui, firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan. 众所周知，上帝的话语不只是在头脑上， Firman Tuhan adalah terang yang menunjukkan arah hidup kita. 上帝的话语是光照我们生命方向的光， Dan juga menerangi setiap langkah kehidupan kita. 也光照了我们生命中的每一个脚步。 Oleh sebab itulah mengapa kita hari ini mempersiapkan hati kita datang mendengarkan firman Tuhan. 所以今天早上我们必须预备我们的心来聆听上帝的话语。 Ketika kita mendengar sebuah tema kehidupan yang diberkati 当我们听到这个主题，就是活出蒙福的 dan 生命， bagaimana menghidupi kehidupan yang diberkati, 而我们如何去活出来这个蒙福的生命呢？ kehidupan yang diberkati tidak dimulai dari rencana manusia. 蒙福的生命不是源自于人的计划， Kehidupan yang diberkati dimulai ketika kita mendengarkan firman Tuhan. 蒙福的生命开始于当我们聆听上帝的话语。 Next, poinnya. Kemudian dinyatakan melalui ketaatan.
并且透过我们的顺服彰显， dan juga dipelihara lewat penyembahan. 也透过敬拜来维持。 Dan 3 kebenaran inilah yang akan kita sama-sama renungkan 我们将一起的思想这3个真理。 ketika firman Tuhan kita dengar. 当我们聆听上帝的话语， Kehidupan yang diberkati dimulai. 那么蒙福的人生就开始了。 Ketika firman Tuhan ditaati. 当我们顺服上帝的话语， Kehidupan yang diberkati dinyatakan. 蒙福的生命就彰显了。 Dan ketika Tuhan diprioritaskan. 当我们优先上帝的时候， Kehidupan yang diberkati akan terpelihara. 那么蒙福的人生就会维持下去。 Mari kita melihat di dalam poin yang pertama. 我们来看第一个真理： Ketika firman Tuhan didengar, kehidupan yang diberkati dimulai. 当神的话语被聆听的时候，蒙福的生命就开始了。 Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. 创世纪12章1到3节。 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，住我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那诅咒你的，我必诅咒他们。地上的万族都要因你得福。” Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. 如果我们仔细看第1节，那边记载耶和华对亚伯兰说， Alkitab tidak mencatat waktu itu Abram sedang berdoa. 当时圣经没有记载亚伯兰正在祷告， Abram sedang berpuasa. 或者他正在禁食， Atau sedang melakukan sebuah penyembahan yang besar. 或者任何大型的崇拜。 Sesungguhnya dia sedang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. 其实他正在过着平凡的生活。 Namun di saat yang tidak terduga itulah firman Tuhan hadir di dalam kehidupan dia. 但是正是在那个意料不到的时刻，上帝对他说话了。 Ini memberikan sebuah pembelajaran rohani dalam kehidupan kita. 这教导了我们一个属灵功课。 Tuhan bisa berbicara kepada kita bukan saja pada saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan. 上帝可以对我们说话，不单单只是我们坐着聆听他的 Tuhan 话语。 bisa berbicara kepada kita kapan saja dan di mana saja. 上帝可以在任何地方、任何时候对我们说话。 Pada saat kita mencuci piring. 可能当我们洗盘的 Pada 时候， saat kita menyetir mobil. 可能当我们开车的时 Pada 候， saat kita mengunjungi tempat yang indah. 或者我们去观看美好的地方， Bukan tidak mungkin firman Tuhan akan terbersit di dalam pikiran kita. 可能上帝的话语会浮现在我们的脑海中。 Memberikan firman-Nya bagi kita. 上帝向我们说话， Memberikan hati kita penuh damai sejahtera. 好让我们的心充满了平安， Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. 好让我们可以向他感恩。 Bapak Ibu Saudara, mari kita melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan di dalam segala kondisi. 亲爱的弟兄姐妹，让我们操练自己，好让我们可以敏锐察觉到上帝的声 Di 音。 dalam segala keadaan, Tuhan bisa saja berfirman bagi kita. 在任何的情况下，上帝有可能对我们说话。 Sebab itu saya selalu mengajar kepada setiap kita 因此，我每次告诉大家， untuk belajar membaca firman Tuhan setiap hari. 要学习每天读上帝的话语。 Itu sama seperti menabung firman Tuhan sebanyak-banyaknya. 这好像我们正在积存多多的上帝的话， Sehingga ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang bagaimanapun juga, 所以当我们面临什么样的情况， Roh Kudus berkarya mengingatkan kita akan firman Tuhan.
圣灵就会工作提醒我们上帝的话语。 Karena salah satu karya daripada Roh Kudus ada mengingatkan kita akan firman Tuhan. 因为圣灵的其中一个工作就是提醒我们关于神的话语。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang Kristen tidak mau baca Alkitab. 很多基督徒不要读圣经， Sehingga Roh Kudus tidak berkarya di dalam kehidupan dia. 这导致圣灵不能在他的生命中 Bukan 工 karena 作。 Roh Kudus tidak mau berkarya. 不是因为圣灵不要工 Roh 作， Kudus mau berkarya melalui firman-Nya menghibur dan menguatkan kita. 圣灵要透过上帝的话语工作来安慰坚固我们， Menuntun setiap langkah kehidupan kita. 带领我们生命的每一个脚步。 Masalahnya tidak ada firman Tuhan yang bisa dipergunakan untuk menghibur dan menuntun langkah kita. 问题是在我们的生命中没有任何的上帝的话语可以指引我们、 Oleh sebab 引 itu 导我 Bapak 们。 Ibu Saudara, saya selalu mengajak mari baca Alkitab setiap hari. 所以我每次告诉你们，要每天都读圣经。 Setiap kali Anda membaca Alkitab, jerih lelah Anda tidak akan sia-sia. 每次你读圣经，你的劳碌不会是白费的。 Mungkin saja ketika Anda baca Alkitab, Anda tidak mengerti nas Alkitab yang Anda baca. 可能你读圣经的时候，你不明白你所读的。 Tetapi bukan tidak mungkin ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda melihat, oh ini rupanya pembahasan Alkitab yang saya tidak mengerti sebelumnya. 但是可能当你听到的时候，你会想到，这就是我那天读的经文，现在我懂了。 Atau ketika Anda baca Alkitab, 或者当你读圣经的时候， Anda tidak merasakan apa-apa di dalam kehidupan Anda. 你没有察觉到在你生命中有任何的改变。 Tetapi ketika Anda diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu, 但是当你面临某些问题的时 Roh 候， Kudus memberikan firman itu di dalam pikiran kita. 圣灵就会提醒上帝的话语在我们的脑海中， Sehingga memberikan penghiburan kekuatan bagi kita. 好让给我们安慰，给我们力量。 Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pemahaman ini memberitahu pada kita betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. 这个真理告诉我们，我们读圣经是何等的重要。 Dengan demikian kita melatih kepekaan rohani kita. 因此，我们操练我们属灵的敏锐性。 Firman Tuhan kepada Abram sangat jelas dan tegas. 上帝的话语对亚伯兰说是很清楚的， Tinggalkan negerimu, 就是要离开你本地， tinggalkan sanak saudaramu, 离开你的本族， tinggalkan rumah bapamu. 离开你父亲的家， Pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. 要往我所要指示你的 Ini 地去。 sebuah firman Tuhan yang tidak mudah untuk dilakukan. 这是一个很不容易做到的命令。 Masalahnya Tuhan juga tidak menjelaskan secara detail kepada Abram. 问题是，上帝也没有仔细的对亚伯兰解释。 Abram tidak tahu negeri apa yang akan dituju. 亚伯兰不懂他要往哪块地去， Bagaimana kondisi tanah perjanjian itu? 那个应许之地的情况又如 Apakah 何， aman atau tidak? 是否安全？ Apakah kota yang akan dituju lebih baik atau lebih buruk? 那个城市更好还是更差呢？ Satu-satunya yang Abraham miliki adalah firman Tuhan. 亚伯兰唯一拥有的是上帝的话语。 Mari Bapak Ibu Saudara coba kita berpikir. 弟兄姐妹，你们试想一下， Kalau kita di posisi Abram pada waktu itu. 如果我们站在亚伯兰的位置， Untuk melakukan firman Tuhan ini. 要遵守上帝的命令， Apakah ini sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan? 这是一件容易的事吗？ Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi mengakui ini tidak mudah untuk dilakukan. 弟兄姐妹，我个人承认这是一件很不容易做到的事。 Namun firman Tuhan memberitahu kepada kita sesuatu yang luar biasa. 但这上帝的话语告诉我们一件很非凡的事： Abram mendengar firman Tuhan dan dia menaatinya. 亚伯兰听见了上帝的话语，并且遵守了它。 Jadi ini sesuatu yang tidak heran Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. 所以这件事不令人惊讶，亚伯拉罕被人称为信心之父。 Iman Abram dimulai ketika ia melangkah.
亚伯兰的信心从他迈出脚步开始， Sekalipun semuanya belum begitu jelas. 即便一切都还没有那么的清楚， Inilah awal kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. 这就是蒙福生命的开始。 Apa yang dimaksud dengan iman? 信心又是什么呢？ Apa yang dimaksud dengan melangkah dengan iman? 以信心迈出脚步又是 Kalau 什么意思呢？ Anda sudah tahu jelas dan persis baru Anda melangkah, itu bukan iman. 如果你已经很清楚知道了才迈出脚步，那不叫做信心。 Tetapi ketika Anda taat untuk melangkah sekalipun tidak jelas sepenuhnya apa yang terjadi di depan dan Anda tahu itu firman Tuhan dan Anda melakukannya, itulah iman. 但是如果你遵守上帝的话语，即便你自己还不确定未来的脚步，但你仍然迈出脚步，那才叫做信心。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， zaman sekarang ini zaman teknologi yang canggih. 现在的时代是科技发达的时代， Ya, saya berikan sebuah kesaksian. 我要给你们一个见证。 Ya, semalam anak saya Joviana diundang temennya ulang tahun atau ke rumah temennya lah gitulah. 昨天我的女儿 Jovi 被她的朋友邀请到她的家， Ya, rumahnya jalan Tanggul apa? Apa namanya? Tanggul bongkar gitulah ya di sana, daerah Sukarame sana. 她的家的位置在苏嘎拉妹的地区。 Saya sering dengar nama ini, 我曾经听过这个地方， tetapi saya belum pernah sampai ke sana. 但是我自己还没有去过那边。 Ya, saya bayangkan itu daerah Sukarame. 我就想象那个苏嘎拉妹的地区， Akhirnya dari rumah malam itu sekitar jam 9 saya pergi. Pikir saya setengah jam sudah sampai. 然后我从家出发是9点，我以为半个小时可以到达了。 Akhirnya saya pakai GPS. 最后呢，我开了这个 GPS 导 Nah, 航， saya naik GPS, kemudian Meme kasih saya alamatnya. 然后牧师的女儿就给了牧师地址。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita mempergunakan GPS, 当我们用这个导航的软件， ketika mobil kita berjalan, 当我们的车子开车的时候， dan dia akan memberikan informasi jalan 它会给我们那些路线的信息， tahap demi tahap. 一步接着一步。 Belok kiri, 你要左转， ya jalan terus 200 meter, 你要直走200米， ya belok kanan. 然后你要右转， Benar tidak? 是这样吗？ Bagi kita yang pakai GPS kita mengerti. 如果你有用过 GPS， 你就会了 Coba 解。 bayangkan GPS sekali memberitahu Anda langsung belok kiri, nanti 200 meter ke depan, kemudian belok kanan, kemudian lagi terus, baru lagi 1 kilometer arah kiri. Bayangkan bagaimana kita bisa mengingatnya. 你想象一下，如果 GPS 一下子就给你完整的路线，你要左转、右转、直走等等，你会明白吗？ GPS tidak memberikan langsung arah detail. GPS Tempat 不 yang akan 会 kita 直接给你完整的路线。 Pada saat kita diam 当我们静止的时 dan 候， tidak bergerak, 我们没有动的时候， GPS juga diam. 它也似乎静止了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Demikian juga dengan Abram. 亚伯兰也是这样， Tuhan tidak memberikan peta yang lengkap. 上帝没有给他一个完整的地图， Tuhan hanya memberikan firman, pergilah. 上帝只给了他命令去吧。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Firman Tuhan seringkali tidak menjelaskan semuanya. 上帝的话语常常不会解释一切， Tetapi cukup untuk langkah pertama. 但是足以让我们迈出第一步， Dan Tuhan akan memimpin langkah demi langkah. 而上帝会一步一步的带领我 Dan 们。 ketika Abram mendengar firman Tuhan, 而当亚伯兰听见了上帝的 dia 话语， melangkah. 他迈出了脚步， Disitulah kehidupan yang diberkati Tuhan dimulai. 在那个时刻，蒙福的生命就开始了。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali kita ingin kejelasan secara penuh. 很多时候我们都想要完整、清晰的了解一件事， Baru mau taat.
才要顺服。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, 但是上帝的话语今天告诉我们， dengarlah firman Tuhan 要听上帝的话语， dan melangkahlah. 并且迈出你的 Tuhan 脚步。 memberikan janji yang besar bagi Abram. 耶和华对亚伯兰的应许是非常 Ia 伟 akan 大的， menjadi bangsa yang besar. 他将成为一个大国， Ia akan diberkati. 他将蒙福， Namanya akan masyhur. 他的名将被尊崇。 Dan yang paling penting, ia akan menjadi berkat. 更重要的是，他将成为祝福。 Saudara-saudari, disinilah kita melihat sesuatu yang indah. 亲爱的弟兄姐妹，在这里我们看到美好的是， Nama Abram akhirnya diganti menjadi Abraham. 上帝将亚伯兰的名字改为亚伯拉罕。 Nama Abram artinya Bapa yang mulia. 亚伯兰的名字意味着尊贵的父或者一国之父， Ini artinya berkat yang bersifat pribadi. 这代表一个个人的祝福。 Nama Abraham artinya Bapa banyak bangsa. 而亚伯拉罕的意思就是多国之父， Artinya mempunyai berkat yang berdampak luas. 意味着他的祝福是有很广阔的 Di 影 sini kita 响力 bisa。melihat nama Abram kemudian diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Tuhan sedang menyatakan bahwa hidup Abram bukan hanya diberkati untuk dirinya sendiri. 上帝把亚伯兰的名字换为亚伯拉罕，是为了要显示亚伯兰的生命被祝福，不是为了他自己。 Tetapi dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, bahkan memberkati bangsa-bangsa. 而是上帝要使用他，为了要祝福更多的人，甚至万国。 Mari Bapak Ibu Saudara kita baca kalimat yang putih ini. 我们一起来读这个白色的 Mari 字。 kita semua baca, buka suara, 1, 2, 3 ya. Kehidupan yang diberkati Tuhan selalu dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti pada diri kita sendiri. 蒙神祝福的生命总是开始于聆听上帝的话语，但不会停止于我们自己。 Dengan demikian kita diberkati bukan hanya untuk menikmati tetapi juga untuk membagikannya. 所以，我们被祝福不是为了我们个人享受，而是为了让我们去分享。 Inilah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. 这就是所谓蒙神祝福的生命， Supaya hidup kita berarti di dalam dunia ini. 好让我们的生命在这个世界上有意义， Supaya engkau dan saya mengerti mengapa Tuhan memberkati. 好让我们能够了解为什么上帝祝福我们。 Saya rindu hari ini ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan. 我渴慕当大家聆听上帝话语的时候， Dan ketika Anda sudah diberkati, 当你蒙上帝祝福的时候， ingatlah berkat Tuhan bukan untuk diri sendiri. 你要记住上帝的祝福不单单只为了你自 Tetapi 己， melalui kehidupanmu bisa memberkati banyak orang. 但是透过我们的生命可以祝福更多的人。 Katakan kiri dan kanan. 对你们左右的朋友说， Saya diberkati untuk memberkati. 我被祝福是为了祝福他人， Saya diberkati untuk memberkati. 我被祝福是为了祝福他人。 Ini poin yang pertama. 这是第一个真理。 Poin yang kedua. 第二个真理， Ketika firman Tuhan ditaati, kehidupan yang diberkati dinyatakan. 当神的话语被顺服的时候，那么蒙福的人生就被彰显。 Mari kita perhatikan 3 ayat selanjutnya. 我们来看接下来的3节经文， Kejadian 12 ayat 4 sampai 6. 创世纪12章4到6节。 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年75岁，亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗德，连他们的哈兰所
积蓄的财物所得的人口都带往迦南地去，他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了世件地方摩利橡树那里，那时迦南人住在那地。 Perhatikan ayat keempat dimulai dengan kata lalu pergilah Abram. 那我们看看那个第10节，那边记载亚伯拉罕就去了， Tidak ada dialog yang panjang antara Abram dengan Allah. 没有亚伯兰和上帝之间漫长的对话。 Tidak ada tawar-menawar antara Abram dengan Allah. 亚伯兰和上帝之间也没有讨价还价， Dan tidak ada penundaan waktu itu. 也当时没有发生任何的延迟。 Ketaatan Abram langsung diwujud nyatakan. 亚伯拉罕的立刻有实际的行动。 Dan yang lebih mengagumkan adalah 更令人佩服的是， Abram tidak pergi sendirian. 亚伯兰没有自己去， Dia membawa Sarai istrinya. 他带着他的妻子撒 Dia 来， membawa Lot keponakannya. 他带着他的侄儿 Dia 罗德 membawa，seluruh harta bendanya. 他带着他所有的家产。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Apa artinya? 这意味着什么呢？ Ketika dia mendengarkan firman Tuhan. 当他聆听上帝的话语， Tidak terpikir bagi dia untuk kembali. 他没有想到还要回去， Oleh sebab itu dia membawa istrinya, keluarganya, dan bahkan seluruh hartanya pergi untuk menaati firman Tuhan. 所以他带着他的妻子、他的家人、他的财产，往上帝所指示他的地方。 Berapa usia Abram menerima firman Tuhan ini? 当亚伯兰接受这命令的时候，他几岁呢？ Usia berapa tahun? 他几岁75 tahun. 75岁。 Bapak Ibu Saudara coba bayangkan usia 75 tahun. 你们想象一下，75岁， Apakah masih mau melakukan sesuatu yang baru? 你们还要尝试一些新事吗？ Biasanya usia 75 tahun itu sudah berada di zona nyaman. 大多数的时候，75岁是处在一个舒适区的年龄。 Tetapi firman Tuhan memberitahu kita hari ini, 但是今天上帝的话语告诉我们， ketaatan daripada Abram tidak ada batas usianya. 亚伯兰的顺服没有年龄限制， Dan panggilan Tuhan tidak pernah terlambat. 而神的呼召是不曾太迟的。 Ayo Bapak Ibu Saudara, saya ingin menguji Alkitab kita. 来，我来考验你们的圣经知识。 Kampung halaman Abram itu di mana? 亚伯兰的故乡在哪里？ Di mana? Kampung halaman daripada Abram itu ada di mana? 亚伯兰的故乡在哪里？ Nggak ada di sini. Kampung halaman daripada Bapak Abraham adalah Ur Kasdim. 亚伯兰的故乡是乌尔加勒底， Ur Kasdim artinya kota orang Kasdim. 它代表加勒底人的城。 Di sanalah pertama sekali Abram menerima panggilan daripada Tuhan. 那是亚伯兰第一次接受上帝呼召的地方。 Namun di dalam perjalanannya Abram sempat berhenti dan menetap cukup lama di Haran. 但是在的旅途中，亚伯拉罕曾经停留，甚至居住足够长的时间在哈兰。 Dan setelah ayahnya meninggal dunia, 当他的父亲去世之后， firman Tuhan kembali hadir di dalam kehidupan Abram. 神的话语再次向他说话， Dan melanjutkan perjalanan ke tanah yang Tuhan janjikan di Kanaan. 他就继续的往上帝所应许之地，就是迦南地。 Ayo kita menguji lagi pikiran logika kita. 我们再一次考验我们的思想。 Kalau begitu Abram menerima firman Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian waktu di Ur Kasdim atau di Haran. 所以上帝命令他往应许之地，是当他在乌尔加勒底，还是在哈兰？ Di mana? Di mana? 在哪里？ Meninggalkan tanah leluhurnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan
harta kekayaannya 离开他的故乡、他的家人、他的财产、他的 untuk 一 pergi 切 ke，tanah perjanjian 往应许之地。 bukan pada saat di Haran. 不是当他在哈兰的时候， Firman Tuhan hadir waktu dia di Ur Kasdim. 上帝的话语对他说话，当他在乌尔加勒底。 Namun di dalam perjalanan dia menuju tanah Kanaan, dia berhenti di Haran. 但是在他往应许之地迦南的时候，他停在哈兰。 Dan firman Tuhan kembali hadir kepada Abram di Haran. Kemudian Abram lanjut sampai tanah perjanjian. 在哈兰的时候，上帝的话语再次向他显明，所以他继续他的旅程往迦南地 Bapak 去。 Ibu Saudara, ini sesuatu yang indah dan luar biasa kalau kita baca Alkitab secara detail. 如果我们仔细读我们的圣经，这是一件非常美好的事。 Memang benar Abram taat melakukan firman Tuhan. 是的，亚伯兰的确是顺服上帝的话语， Tetapi dia sempat berhenti di Haran cukup lama. 但是他也停留在哈兰足够长的时 Dan 间。 Tuhan tidak tinggal diam. 但是上帝没有坐以待毙， Firman Tuhan kembali hadir kepada Abram. 上帝的话语再次对他说话， Dan membuat Abram sampai ke tanah perjanjian. 使他再次前往应许之地。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketaatan sejati bukan hanya sekedar mendengarkan firman. 真正的顺服不单单是我们聆听上帝的话语， Tetapi ketaatan sejati menyelesaikan ketaatan sampai pada akhirnya. 但是真正的顺服是完成这个顺服的过程，直到最 Bapak 后。 Ibu Saudara, ini sesuatu yang cukup indah untuk kita sama-sama perhatikan. 这是一件值得我们留意的事。 Ur Kasdim, Kanaan. 就是乌尔加勒底、哈兰、迦南地。 Ur Kasdim adalah kota orang Kasdim. 乌尔加勒底是乌加勒底人的城， Pusat peradaban dan juga penyembahan berhala. 是文化和拜偶像的中 Inilah 心， kebiasaan hidup orang-orang pada zaman Abram waktu itu. 就是亚伯兰时代的一个生活方式。 Secara rohani ini adalah gambaran kehidupan kita orang percaya di masa lalu. 从属灵的角度呢，这象征着我们旧的生命， Ini adalah hidup lama kita. 这是我们以前的生活。 Kemudian kota Haran 然后有哈兰， yang berarti jalan persimpangan ataupun tempat singgah. 这代表着十字路口或者停留所。 Di sini Abram berhenti cukup lama. 在这里，亚伯兰停留足够长的一 Bapak 段 Ibu 时间。 Saudara, ini adalah perjalanan rohani orang percaya. 这就是信徒的属灵里程。 Ketika sudah mengerti firman Tuhan. 当我们已经明白上帝的话语， Ketika kita sudah melangkah menaati firman Tuhan. 当我们已经迈出脚步顺服 Bukan 上 tidak 帝的话 mungkin di 语， dalam kelemahan dan keterbatasan kita berhenti cukup lama untuk melanjutkan firman Tuhan. 也有可能因此我们的软弱和限制，我们停下了我们的脚步，不再顺服上帝的话语。 Kemudian tanah Kanaan, 然后迦南地 tanah perjanjian. 就是上帝的应许之地。 Ketika Abram taat penuh akan apa yang firman Tuhan nyatakan, 当亚伯兰完全顺服上帝的话语， dia menggenapi janji Tuhan. 上帝就实现了他的应许。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau kita gabungkan 3 kota ini dengan perjalanan rohani orang percaya, 如果我们看这个3个地方来对照我们信徒的属灵里程， Tuhan memanggil kita untuk taat keluar dari kehidupan yang lama kita. 上帝呼召我们要顺服，从乌尔就是我们的旧生命出来， Tidak berhenti di Haran. 不要停留在哈兰， Artinya ketaatan kita tidak tertunda. 就是说不要延迟我们的 Melainkan 顺服， melangkah terus sampai ke tanah Kanaan. 并且要继续行走，直到迦南地， Tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sediakan bagi kita. 就是上帝所预备的应许之地。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Numpang tanya. 请问， Bila kita ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. 如果我们是聆听上帝话语的 Saya 人， rasa kita sudah beranjak dari Ur. 我觉得我们在乌尔加勒底。 Tetapi numpang tanya apakah kita sekarang berada
berhenti di Haran? 但请问我们是否现在停留在哈兰呢？ Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan rohani kita sampai tanah perjanjian. 今天上帝的话语告诉我们要继续我们的属灵旅 Oleh sebab 程， itu, 直到 Bapak 我们 Ibu Saudara yang 到了 terkasih, 应许之地。 ya saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita berdoa pada Tuhan 我们向神祷告， dan berkata, Tuhan tolong aku. 求上帝帮助我们。 Aku mau menaati firman-Mu. 我愿意顺服你的话 Aku，mau melangkah sampai pada janji firman-Mu tergenapi. 我要一直向前行，直到你话语中的应许得以完成 Di。dalam poin kedua kita belajar tentang ketaatan penuh. 在这个第二个真理，我们学习完全的顺服， Bukan hanya sekedar taat. 不只是单单的顺服。 Poin yang terakhir, 最后一个真理， kita akan belajar tentang ketika Tuhan diprioritaskan, kehidupan yang diberkati, terpelihara. 当神被放在首位的时候，那么我们蒙福的生命就得以维持。 Mari kita perhatikan 3 ayat terakhir. 我们来看最后三节经文。 Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. 耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，自搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去。 Coba PowerPoint-nya dinaikkan ke tadi 3 kota tadi. Di Ur Kasdim Tuhan berfirman kepada Abram. 在乌尔加勒底，上帝对亚伯兰说话； Kemudian sampai di Haran Tuhan juga berfirman. 在哈兰，上帝也对亚伯兰说话。 Kemudian ketika sudah tiba tanah Kanaan, Tuhan juga masih berbicara dan berfirman kepada Abram. 而到了迦南地，上帝仍然对亚伯拉罕说话， Dan memberikan penjelasan lain, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. 并且对他说：“我要把这地赐给你的后裔。” Dalam hal ini memberitahu kepada kita sebuah kebenaran yang penting. 这件事告诉我们极其重要的真理： Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, 一个蒙神祝福的生命， menghidupi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, 活出蒙神祝福的生命， adalah hidup yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. 是总是可以听到上帝话语的生命 Yang，terus-menerus mendengar suara Tuhan dimanapun dia berada. 并且无论到什么地方都能听到上帝的声 Tuhan 音。 tidak berhenti berbicara ketika Abram sudah memperoleh ataupun menaati firman-Nya. 当亚伯拉罕已经顺服了他的话语，上帝没有停止对他说话。 Sebaliknya ketaatan membuka ruang bagi penyataan Tuhan yang lebih mendalam kepada Abram. 相反的，顺服打开了他的属灵空间，好让上帝可以更深的向他显现。 Prinsip rohani yang demikian itulah yang membuat mengapa Abram di setiap tempat dia membangun apa? Mesbah. 就是这样的属灵原则，使亚伯拉罕到了每个地方都要筑一座坛。 Bapak Ibu Saudara, mesbah bagi umat Tuhan ada sesuatu yang sangat-sangat penting. 这个祭坛呢，对上帝的子民是非常重要的。 Mesbah menyatakan penyembahan kepada Allah yang sejati. 祭坛代表了对独一上帝的敬拜， Mesbah memiliki makna meresponi firman dan janji Tuhan. 它也代表了回应上帝的话语和应许。 Mesbah menyatakan penyerahan diri hidup sepenuhnya di
di dalam tangan Tuhan. 它也代表我们把生命完全的交托给上帝。 Mesbah mengingatkan kita akan teguhnya iman kita di tengah ketidakpastian. 祭坛也提醒我们在未知和不确定中里面，我们 Mesbah 坚固我们的信 menjaga 心。 relasi yang hidup dan intim dengan Tuhan. 祭坛让我们与上帝保持亲密的关系。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Penyembahan adalah respon hidup orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. 敬拜是真正蒙福之人的自然反应。 Ini sesuatu hal yang indah untuk kita sama-sama pelajari. 这是一件美好的事，让我们可以一起学习。 Penyembahan sejati daripada Abraham tidak tergantung di tempat, di kondisi dan situasi yang bagaimanapun juga. 亚伯拉罕对上帝真正的敬拜，不取决于他在什么地方， Di tanah yang asing, 在一个陌生的地 di 方， tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, 在不确定的生活里， penyembahan tetap menjadi prioritas daripada Abraham. 亚伯拉罕仍然优先敬拜上帝。 Demikian juga di dalam penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 我们敬拜我们的主耶稣基督，也应当如此。 Kondisi kita, situasi kehidupan kita yang bagaimanapun juga. 无论我们面对怎么样的生活挑战， Situasi kondisi ekonomi Indonesia yang bagaimanapun juga. 印尼有如何的一个经济困难， Prioritas penyembahan kita kepada Tuhan harus diutamakan. 我们必须要优先敬拜上帝。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， pemahaman-pemahaman inilah yang membuat iman kerohanian kita tetap terpelihara. 就是这样的了解，让我们可以维持我们的 Di 信 zaman 心。 sekarang ini tidak lagi membangun mesbah dengan batu. 在这个时代，我们不再用石头建祭坛， Tetapi kita bisa membangun mesbah doa kita dengan penuh kesetiaan. 但是我们可以衷心的建我们祷告祭坛， Membangun mesbah rohani kita dengan membaca firman Tuhan setiap harinya. 逐渐我们的属灵祭坛，透过每天读上帝的话语， Dan membangun mesbah Tuhan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. 并且建立上帝的祭坛，透过顺服上帝的话 Bapak 语。 Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Abraham membangun mesbah bukan supaya ia diberkati. 亚伯拉罕建立祭坛，不是为了要蒙祝福， Tetapi karena dia sudah diberkati. 但是因为他是先得到了祝福。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Anda merasa diri orang yang diberkati atau tidak. 亲爱的弟兄姐妹，我不晓得你觉得自己蒙福吗？ Kalau Anda merasa aku ini adalah orang yang diberkati Tuhan. 如果你觉得自己是蒙神祝福的人， Penyembahan pada Tuhan adalah menjadi prioritas. 那么敬拜上帝必须变成我们优先的事， Di atas segala-galanya. 胜过一切。 Dimanapun engkau berada. 无论我们处在任何地方， Untuk remaja pemuda yang akan kuliah di luar negeri. 对于那些少年们将在国外留学， Carilah tempat ibadah untuk beribadah. 要找一个敬拜上帝的地方， Bangun kehidupan rohani setiap harinya. 要建造每天要建造你的属灵生命。 Sebagai penutup. 作为结尾， Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Jakarta mengikuti pembinaan gembala sidang. 不久之前呢，我到雅加达参加一个牧者的培训， Ada beberapa gembala sidang berkumpul. 那边有许多的牧者聚集在 Iya. 那个培训班， Ada yang dari Pontianak, 有的从本地安娜， ada yang dari Jakarta. 有的从雅加达， Ya, sebelumnya juga ada yang dari Bandung ya. 也有一些从万隆， Ya, dari berbagai gereja. 从很多的教会。 Dan mentor kami dari Taiwan. 而我们的导师是来自台湾， Kemudian dia di dalam satu sesi memberikan pertanyaan bagi kami. 在其中一个环节，他对我们发问， Dia bertanya sebuah pertanyaan kira-kira demikian. 他提出一个问题，大概是这样的： Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda 你是否曾经想到， setelah menjadi hamba Tuhan dan menghadapi begitu banyaknya tantangan serta masalah berat, 在你成为上帝的仆人，面对许多挑战， pernahkah terpikir Anda hendak meninggalkan pelayanan?
你是否曾经想过要离开你的呼召、你的侍奉 Ya, 吗？ pertanyaan ini sederhana, 这是一个非常简单的问 tetapi 题， membuat kami semua harus berpikir 但是令我们每个人必须思考， dan satu-satu memberikan jawaban. 并且每个人必须给出答 Ya, 案。 tentu saja jawabannya beraneka macam. 当然，答案是有各种各 Dan 样的。 ketika giliran saya, 当轮到我的时候， secara jujur saya menyampaikan, 非常诚实的我回答， saya yakin jelas panggilan Tuhan kepada saya. 我非常确信上帝对我的 Di 呼 dalam 召， hidup dan pelayanan saya. 在我的生命或者我的服饰。 Jika saya boleh kembali memilih, 如果我有机会再重新做选择， saya tetap akan memilih jalan yang sama 我仍然会选择同样的道路， untuk menjadi hamba Tuhan. 就是成为神的仆人。 Lalu saya berikan contoh, 然后我就给他一个例子， sama seperti ya waktu itu Semu duduk di samping saya 就好像当时我师母坐在我的旁边， dan saya mengatakan, 我就说， sama seperti kalau saya boleh memilih 就好像如果我可以选择的话， pasangan hidup, 我的伴侣， saya tetap akan memilih Semu untuk menjadi pasangan hidup saya. 我仍然会选择师母成为我的伴侣。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dengan demikian Semu tidak bisa lagi lepas jadi istri hamba Tuhan. 就这样，师母不可能可以脱离成为神仆人的妻子， Nah, 中文说跑不了了，跑不了。逃不过了。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Panggilan Tuhan itulah yang membuat kita bertahan di dalam segala keadaan. 是神的呼召，让我们在任何情况下可以坚持下去。 Firman Tuhan itulah yang membuat kita kekuatan untuk melangkah. 是上帝的话语坚固我们，让我们可以一直走下去。 Abraham punya kelemahan. 亚伯拉罕有他的弱点， Dia sempat berhenti di Haran. 他曾经在哈兰停留， Dia pernah tidak mau mengaku istrinya Sarah sebagai istrinya. 他曾经不要承认撒拉是他的妻子， Dia pernah melakukan jalan pintas dengan meneruskan keturunan melalui Hagar, bukan melalui istrinya. 他曾经想要走捷径，透过夏甲来延续他的后裔。 Sekalipun dia adalah bapa orang percaya, 即便他是信心之父， dia tetap punya kelemahan. 他仍然有软弱。 Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 但是和我们的主耶稣基督是有分别的。 Dia datang ke dalam dunia. 他来到了世界上， Dia taat sampai mati di atas kayu salib. 他完全的顺服，直到死在十字架上。 Ketaatan sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang menjadi teladan kehidupan kita. 是主耶稣的完全的顺服，成了我们生命中的榜样。 Sebagai penutup, 作为结尾， biasanya saya seringkali mengutip quotes daripada para teolog. 很多时候我是会拿一些神学家的引言， Nah, anggaplah ini quotes dari saya. 你就当做这是牧师的引言。 Ya, 2 kalimat quotes yang ingin saya sampaikan. 我想对你们说这两段的引言。 Hidup yang diberkati bukan diukur dari seberapa banyaknya yang kita miliki. 一个蒙福的生命，不是以我们拥有多少来衡量， Tetapi seberapa dekat kita berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi. 但是以我们与那位爱我们的上帝走得有多近来衡量。 Kita diberkati bukan karena ketaatan sempurna kita. 我们之所以蒙福，不是因为我们完全的顺服， Karena kita juga punya kelemahan sama seperti Abraham. 因为我们也有软弱，就好像亚伯拉罕。 Tetapi oleh karena ketaatan sempurna Kristus di atas kayu salib. 但是因为主耶稣基督在十字架上完全的顺服， Yang terlebih dahulu memberkati kita. 首先祝福了我们， Maka kita bisa memberkati. 那么我们可以去祝福他人。 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 主耶稣祝福我们每个人。 Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh indah pada pagi hari ini kami dibekali dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu.
Kami bersyukur Bapa, kami boleh dipanggil dan dipercayakan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar melalui anak-Mu Yesus Kristus yang taat secara sempurna bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Aba, ya Bapa, yang memberkati kehidupan kami. Tuhan tolong, ketika kami sudah diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari, ajarilah kami Bapa untuk menaati firman Tuhan. Sekalipun kami punya kelemahan dan keterbatasan, Tuhan tolong kami, mampukan kami, ingatkan kami terus-menerus akan firman ketika kami memenuhi panggilan yang daripada Engkau. Tuhan tolong kami juga, supaya kami boleh mengerti ketika kami sudah diberkati. Kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang prioritas untuk mencari kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami bersyukur berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.